Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Kita dapat sama-sama lagi bertemu untuk mempelajari sirah. Okey, dalam siri ulang kaji kita yang lepas, kita dah mempelajari bahagian yang pertama, iaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahagian yang kedua, iaitu ibu susuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, hari ini kita nak tengok bahagian yang ketiga, iaitu penjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling harap kamu semua dah bersedia, jadi jom kita sama-sama mengulang kaji pelajaran ni. Okey, ini adalah penjaga Nabi Muhammad. Okey, yang pertama, Datuk Baginda. Okey, Datuk Baginda maksudnya Datuk Nabi lah. Datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama dia apa? Abdul Muttalib. Okey, yang kedua, Pak Cik Baginda. Okey, Pak Cik kepada Nabi Muhammad. Okey, nama dia apa? Abu Talib. Okey, jangan tersilap. Okey, datuk dia Abdul Muttalib. Pakcik dia pula Abu Talib. Okey. Okey, jom kita tengok penjaga yang pertama, iaitu Abdul Muttalib. Okey, macam mana Nabi diasuh oleh Abdul Muttalib. Okey, yang pertama, okey, dia dijaga oleh datuknya setelah kematian ibunya. Jadi selepas kematian Aminah binti Wahab, ibu kepada Nabi Muhammad, jadi datuk dia yang ambil dia untuk jaga dia. Dan dia dah jadi anak yatim piatu. Tak ada ayah, tak ada ibu, tapi datuk dia tolong jaga dia. Okey, selepas kematian ibu dia, datuk dia ambil dia, jaga dia. Okey. Okey, dia dididik dengan akhlak yang mulia oleh datuk dia. Datuk dia ajak dia akhlak-akhlak yang mulia. Dia dijaga dengan penuh kasih sayang. Walaupun dia tak dapat kasih sayang daripada ibu dengan ayah dia. Okay, dia dah jadi anak yatim piatu. Tapi datuk dia bagi kasih sayang yang penuh. Sepenuhnya kepada Nabi Muhammad. Okay. Berapa lama datuk dia jaga dia? Okay, dia dipelihara selama 2 tahun sehingga Nabi berumur 8 tahun. Okey. Jadi sebab Nabi bersama dengan ibu dia sampai umur 6 tahun. Kemudian ibu dia meninggal dunia kan. Okey, ibu dia meninggal dunia waktu dia berumur 6 tahun. Kemudian datuk dia pula jaga dia. Okey, dia dijaga oleh datuk dia selama 2 tahun. Okey, sebelum datuk dia pun meninggal dunia agak lepas tu. Okey, datuk dia pun meninggal dunia. Pada waktu tu dia berumur 8 tahun. Sebelum Abdul Muttalib meninggal dunia, beliau telah berpesan kepada Abu Talib supaya menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib ialah bapa saudara Nabi. Beliau menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti anaknya sendiri. Jadi sebelum datuk kepada Nabi Muhammad, iaitu Abdul Muttalib ni meninggal dunia, dia dah pesan dah dekat Abu Talib supaya tolong tengok-tengokkan, tolong jagakan Nabi Muhammad ni kalau dia dah tak ada nanti. Dia kata nanti kalau aku dah tak ada, aku dah meninggal dunia, hang tolong jaga anak saudara hang ni, Muhammad. Okey, Muhammad ni hang tolong jaga. Tentu. Okey, dia dah pesan dah siap-siap dekat Abu Talib. Okey, jadi Abu Talib ni adalah bapa saudara kepada Nabi. Bapa saudara kepada Nabi. Okey, dan dia jaga Nabi macam mana dia jaga anak dia sendiri. Dia anggap Nabi ni macam anak dia sendiri. Dia sayang Nabi macam anak kandung dia. Macam anak dia betul. Walaupun Nabi ni hanya anak saudara sahaja. Tapi dia betul-betul sayang Nabi macam anak dia sendiri. Okey, jom kita tengok penjaga Nabi yang kedua, iaitu Abu Talib. Okey, yang pertama, dia diamanahkan oleh Abdul Muttalib. Okey, kita dah baca dah tadi. Abdul Muttalib dah amanahkan Abu Talib untuk tolong jaga Nabi Muhammad kalau dia dah
meninggal dunia nanti. Jadi dia ambil amanah tu, dia ikut apa yang dipesan oleh Abdul Muttalib. Bila Abdul Muttalib dah meninggal dunia, dia ambil tanggungjawab untuk jaga Nabi. Sangat menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sangat sayang kepada Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad ni adalah hanya anak saudara dia saja, tapi dia sangat sayang kepada Nabi Muhammad ni. Dia ajarkan Nabi untuk cara-cara berniaga. Nabi diajar untuk berniaga. Nabi juga diajar untuk mengembala kambing. Maksudnya untuk jaga kambing. Gembala kambing. Semasa kecil, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengembala kambing. Kambing-kambing itu adalah kepunyaan Halimatus Sa'diyah, ibu susuan baginda. Jadi kita dah belajar dah sebelum ni. Halimatus Sa'diyah ni adalah ibu susuan kepada Nabi Muhammad. Jadi sepanjang dia menyusukan Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad berumur 5 tahun, dalam tempoh tu Nabi Muhammad dah pernah gembala kambing. Sampai dia berumur 5 tahun kan, dia menyusu dengan Halimatus Sa'diyah ni. Jadi dia dalam tempoh tu dia dah pernah gembala kambing. Semasa tinggal dengan Abu Talib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing kepunyaan bapa saudaranya pula. Mereka mendapat susu dan daging daripada kambing-kambing tersebut. Jadi dulu dia dah pernah gembala kambing kepunyaan ibu susuan dia, Halimatus Sa'diyah. Sekarang ni dia tinggal dengan Abu Talib, bapa saudara dia. Dia gembala kambing kepunyaan bapa saudara dia punya pula. Apa yang dia dapat daripada gembala kambing ni? Apa yang kambing-kambing ni boleh bagi? Bila dah gembala kambing, ternak kambing, boleh dapat susu kambing. Yang pertama. Yang kedua, boleh dapat daging kambing tu. Sembelih kambing tu, kemudian boleh makan daging dia. Tapi selepas masak lah. Dah sembelih kambing tu, dah buang kulit dia, ambil dia punya daging kambing tu, kemudian bolehlah masak daging kambing tu dan boleh makan. Jadi dua benda yang boleh dapat daripada kambing ni. Yang pertama susu, yang kedua daging dia. Daging dia boleh dimakan. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah belajar berniaga. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 12 tahun, baginda telah pergi ke negeri Syam bersama Abu Talib untuk berniaga. Abu Talib banyak mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cara-cara berniaga. Jadi daripada kecil lagi Nabi dah belajar macam mana nak berniaga. Dan bila dia berumur 12 tahun pula, Abu Talib, bapa saudara dia ni, bawa dia pergi ke negeri Syam untuk berniaga bersama-sama. Jadi dia dapat belajar lagi macam mana nak berniaga dekat negeri Syam pula. Jadi Abu Talib ni, pakcik Nabi Muhammad ni, dia banyak mengajak Nabi Muhammad cara-cara macam mana nak berniaga. Dua perkara yang dibuat oleh Nabi ketika dia dijaga oleh Abu Talib ialah, yang pertama mengembala kambing, yang kedua berniaga. Mengembala kambing ni bagus sebab apa? Mengembala kambing mengajar baginda supaya bersifat sabar. Jadi dengan mengembala kambing, Nabi belajar untuk bersabar. Sebab kambing ni banyak songeh. Ada banyak perangai. Suka buat masalah. Jadi Nabi menjaga kambing ni, dia dapat selatih diri dia supaya bersabar. Tak kira lah kambing tu buat perangai macam mana pun,
dia bersabar jaga kambing tu. Okey, yang kedua, Nabi belajar berniaga daripada bapa saudara dia, okey, Abu Talib ni. Okey, Abu Talib bawa dia ke negeri Syam bila dia berumur 12 tahun. Okey, bapa saudara dia ni, Abu Talib ni, bawa dia ke negeri Syam untuk berniaga, dan dia belajar cara-cara berniaga daripada Abu Talib. Sifat-sifat mulia Nabi ketika berniaga. Okey, kita tengok ada 5 sifat mulia Nabi ketika berniaga. Yang pertama, rajin. Okey, Nabi bukannya orang yang malas. Jenis duduk kat atas kursi goyang kaki je kan. Tak. Okey, dia orang yang rajin. Okey. Yang kedua, jujur. Okey, dia tak menipu. Okey, dia tak menipu, jujur. Dia amanah. Dia orang yang menjaga amanah. Adil. Okey, dia menjual dengan harga yang berpatutan. Okey, tak adalah jual mahal-mahal sangat, murah sangat. Dia jual dengan harga yang berpatutan. Yang kelima, ikhlas. Okey, jadi dia berniaga ni dia ikhlas. Okey, dia ikhlas. Okey, dia memang nak berniaga dan bukannya niat dia nak menipu orang ke apa, tak. Okey, nak dapatkan duit orang dengan cara yang tipu ke, tak. Okey, dia orang yang jujur dan dia berniaga dengan ikhlas. Okey, ni sifat Nabi yang mulia ketika dia berniaga. Okey, ada 5: rajin, jujur, amanah, adil dan ikhlas. Banyak ilmu dan maklumat yang kamu dah dapat daripada sesi ulang kaji kita yang ketiga ni, dan Mak Ali harap kamu boleh ingatlah semua yang kita dah bincang dalam sesi ulang kaji ni. Okey, yang tu saja untuk hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.